Ya Allah, 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 Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadur masmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur masmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur masmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan Kosta Surau, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-haji, Hajah-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang Allah berikan ke atas kita. Masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah dapat lagi duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dapat lagi kita berjalan daripada rumah kita hinggalah sampai di surau ini. Dapat lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita solat maghrib secara berjemaah. Dapat lagi tuan-tuan kita duduk sebentar sebelum masuknya waktu insya. Kita duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan ke atas kita ini tuan-tuan, terutamanya nikmat kesihatan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji kita sementara, tetapi Allah berikan kita kesembuhan, maka kita hadirkan diri kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seringkali datang berjemaah, seringkali datang untuk solat berjemaah, hadir ke rumah Allah, tiba-tiba Allah uji dia dengan kesihatan, maka tuan-tuan pahala terus dia akan dapat tuan-tuan. Sebab apa? Masa hidup dia, masa sihat dia tuan-tuan, dia tak pernah tinggal rumah Allah. Masa sihat dia tuan-tuan, dia selalu main rumah Allah. Ada kuliah, dia ada dia dengar azan, dia sampai ya tuan-tuan. Tapi bila mana Allah tarik sikit nikmat, kesihatan dia tak dapat nak datang rumah Allah, Allah tetap bagi pahala bagi dia tuan-tuan, sebab dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Ini hebatnya tuan-tuan, anugerah yang Allah berikan bagi seseorang tuan-tuan.
Maka bila mana Allah kurniakan kita nikmat kesihatan, maka kita jangan ambil semelewa dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Ada peluang, kebut peluang, tuan-tuan. Selagi mana kita masih sihat, selagi mana kita boleh berjalan, masih lagi boleh duduk dalam rumah Allah, bertemu dengan sahabat-sahabat kita, maka masa ni peluang kita, tuan-tuan, carilah. Moga-moga, tuan-tuan, inilah amalan dan ibadah kita yang boleh kita bawa untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang pertama di antara amalan-amalan orang yang soleh yang boleh menjadi amalan kita, tuan-tuan. Setiap kali kuliah saya, tuan-tuan, saya bawa 2 kitab. Saya bagi 1 kitab, tuan-tuan, untuk amalan yang boleh kita buat. Amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, amalan yang kita boleh sampaikan kepada isteri kita, anak-anak kita, tuan-tuan, sebagai jadikan sebagai satu amalan. Amalan pada malam ini, tuan-tuan, iaitu amalan pendinding daripada jin, iblis dan syaitan. Ini amalan yang boleh kita amalkan. Dan bacaan zikir ni pun kita seringkali kita baca dah, cuma kita tak tahu apa dia amalan kelebihan dia. Iaitu bacaan zikir yang kita boleh amalkan, iaitu bacalah sebanyak 100 kali selepas mana solat subuh. Selepas solat subuh, tuan-tuan, amalkan zikir ini sebanyak 100 kali. Apa dia amalan zikir tersebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ni kita dah baca dah. Imam baca tadi, kita pun baca. Sebelum ni kita lihat, tuan-tuan, amalan orang yang soleh lepas habis solat, duduk dalam keadaan tahiyat akhir, baca sebanyak 10 kali yang tidak berkata-kata apa. Maksudnya dia tak bercakap benda lain, dia tak buat benda lain. Habis-habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka, tuan-tuan, dia istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Maka duduk dalam keadaan tahiyat akhir lagi. Maka dia baca zikir ini sebanyak 10 kali lepas subuh dan 10 kali selepas maghrib. Itu amalan biasa yang kita buat. Tetapi bagaimana kita nak jadikan amalan ini sebagai pendinding diri kita daripada bisikan jin, syaitan dan iblis? Maka amalkan dia selepas subuh, baca sebanyak 100 kali. 100 kali, tuan-tuan, sat kalau kita baca. Habis baca doa tu, terus kita boleh baca, tuan-tuan. Sambil jalan baca sebanyak 100 kali, tuan-tuan. Jadikan sebagai amalan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadikan amalan dan sampaikan amalan ini, tuan-tuan, kepada isteri kita dan juga kepada anak-anak kita, terutamanya anak-anak perempuan kita, tuan-tuan. Baca ni sebanyak 100 kali sebagai amalan. Kadang-kadang, tuan-tuan, hidup kita ni sentiasa yang ada bisikan-bisikan di telinga kita. Kadang-kadang kita ada satu sifat apa? Rasa was-was. Was-was ni daripada siapa? Syaitan dan iblis, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah ambil uduk dah, dia mai kacau kita, hang ambil uduk dah lagi ni, dia angkat takbir ni, dia mai lagi, tuan-tuan. Ni di antara amalan-amalan yang kita boleh jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Ajarlah isteri kita, ajarlah anak-anak kita, tuan-tuan. Jadikan dia sebagai amalan hidup kita, tuan-tuan. Jadikan sebagai amalan kita. Maka amalkanlah 100 kali bacaan zikir tersebut selepas waktu subuh, tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebanyak 100 kali, insya-Allah. Jadikanlah ia sebagai amalan dan sampaikan amalan ini kepada semua ada ahli-ahli keluarga kita, jemaah-jemaah kita, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung, tuan-tuan, dalam kitab yang seterusnya, iaitu kitab kematian dan juga alam akhirat. Jadi insya-Allah kita sambung, tuan-tuan,
Kitab yang seringkali saya bawa di mana-mana surau dan masjid. Ada juga di surau dan masjid lagi saya bawa kitab Fardu'ain, bab-bab solat, bab-bab bab solat berjemaah dan sebagainya. Tetapi di surau ni tuan-tuan, saya bawa tajuk tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita daripada kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Bagaimana perjalanan hidup kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan tuan-tuan semua, ibu-ibu dan ayah-ayah, semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita teringin nak masuk syurga. Anak saya tuan-tuan, dia kata kita cerita pasal syurga, dia kata kita nak masuk syurga. Kalau nak masuk syurga, dia kata kita kena mati. Betul je pada tuan-tuan. Kita nak masuk syurga, kita kena mati. Kita nak jumpa dengan Allah, kita kena mati baru boleh jumpa dengan Allah. Rupanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab ni nak ceritakan kita bagaimana persediaan kita, bagaimana perjalanan hidup kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kitab ni tuan-tuan nak menakutkan kita, tak tuan-tuan. Kadang-kadang kita lihat adanya daripada kalangan jemaah kita yang pergi menghadap dapat Allah. Pernah duduk dengan kita sama-sama dulu tuan-tuan, duduk dalam surau ni dengar kuliah, duduk dalam surau ni tuan-tuan, solat berjemaah bersama-sama. Ada. Kita kenang tak dah? Kita kenangkan dia. Bila mana kita kenangkan dia, kita nampak kebaikan dia, pahala dia dapat tuan-tuan. Sebab tu kita nak hidup kita ni, sebelum mana kita nak bertemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah lakukan dah ibadah-ibadah dan amalan-amalan serta kebaikan. Yang mana manusia ni dia nampak kebaikan kita, bukan hanya Allah, tapi manusia ni dia nampak kebaikan yang kita buat untuk diperbualkan setelah mana kita telah dah bertemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak tuan-tuan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana perjalanan roh kita akan keluar daripada jasad kita. Kita sambung yang lepas, iaitu bila mana kemudiannya malaikat mulanya menarik roh daripada bahagian lutut hinggalah ke perut. Bila mana tuan-tuan malaikat akan turun berduyun-duyun. Ketika mana dalam keadaan nazak, dia boleh nampak malaikat mula turun dalam keadaan nazak. Sebab tu bila mana keadaan nazak ni, dia sampai keadaan nazak, Allah dah tarik dah tuan-tuan hijab daripada mata dia, dia boleh nampak malaikat turun. Kadang-kadang dia akan rasa, dia akan nampak yang jenis orang yang boleh bercakap ni tuan-tuan. Dia bercakap nampak ramai orang datang. Sedangkan orang dia boleh bercakap, dia kata ramai, nampak macam budak-budak tengah lari. Dia kata dia nampak ni berkebutih pakat turun ni tuan-tuan. Berlaku tak? Inilah yang berlaku tuan-tuan. Ada orang telefon saya, "Ustaz, mai saya baca tengok mak saya ni duk merapu macam-macam. Mungkin ada benda-benda sampingan dan sebagainya." Saya kata tak ada sampingan. "Awak ni," saya tanya, "pasal apa?" "Mak saya tengah duk nazak Ustaz." Saya kata tak lama dah tu. Betul tuan-tuan. Ni di antara tanda-tanda dah. Bukan kena hantu dak tuan-tuan. Kita dak, orang kita bila demam merapu tu dia masuk hantu dah. Kita boleh nampak tanda-tanda orang yang tengah nazak ni, kita boleh tahu dah saat-saat mana dia nak bertemu dia dapat Allah. Kadang-kadang tuan-tuan dia boleh bercakap kisah lama-lama dia dulu. Kisah yang baru dia tak ingat, tapi kisah lama-lama masa dia muda dia boleh cerita satu demi satu. Dia cerita menantu dia macam ni, dia cerita anak dia macam ni, dia cerita dulu zaman susah dia pernah jual kain. Pernah tuan-tuan, saya pernah dengar semua ni. Menantu buat kat dia pun dia boleh cerita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main-main. Dia sampai hujung-hujung dia boleh ingat balik semua tuan-tuan. Sebab ni tuan-tuan, last ni di akhir-akhir nak nazak Allah nak cabut ni, dia boleh ingat balik tuan-tuan kisah-kisah lama. Maka tuan-tuan, Allah tarik hijab mata dia, dia boleh nampak para malaikat pakat turun. Ini yang kata tuan-tuan, sampai akhirnya malaikat akan turun di hujung kaki, maka akan tarik tuan-tuan, orang kata apa, step by step. Nak tarik roh ni tuan-tuan, step by step. Tarik dulu daripada hujung kaki sampai ke lutut yang pertama, untuk step yang pertama. Untuk step yang kedua pula, tarik pula tuan-tuan daripada mana lutut sampailah tuan-tuan di bahagian pinggang. Ni yang nak cerita dalam kitab ni tuan-tuan. Dan roh akan mula turun ke bahagian pusat, dan mulanya rasanya kesejukan, dan ketika mana itu warna kulit akan berubah menjadi keabu-abuan
Samanya seperti warna tanah liat. Kita asal pada tanah liat, maka bila mana roh kita keluar, jasad kita dalam kulit kita ni akan berubah color menjadi keabu-abuan. Kita tengok manyak tuan-tuan, dia jadi warna kelabu. Bukan kelabu, dia nampak pucat. Itulah asal yang tuan-tuan, tanah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalunya sekujur tubuh di bahagian dalamnya dari luar akan berasa sangat pedih. Dia rasa cukup pedih tuan-tuan. Dia nak habaq dekat orang, nak habaq sekeliling, dia tak boleh nak habaq. Dia nak cerita ni, sakit ni, dia tak boleh nak cerita. Seolah-olah dia menjerit, tapi dia, orang sekeliling semua tak boleh dengar. Ini orang dalam keadaan sakaratul maut tuan-tuan. Ni nama dah sakaratul maut. Dia nak habaq dekat anak duduk sebelah ni. Ni abah tengah sakit ni, bapak tengah sakit ni. Dia tak boleh nak habaq. Nak habaq dekat isteri kita ni, abang tengah sakit ni, dia tak boleh nak habaq tuan-tuan. Ni dikatanya saat di akhir-akhir ni tuan-tuan. Dan bola mata akan terbeliak memandang ke atas. Sampai saat macam ni, biji mata kita tuan-tuan akan mula dah memahati di bahagian atas. Sebab tu bila-bila kita kena orang dalam keadaan nazak, mata dah tuan-tuan dah terbuka dah. Mata terbuka, mata dah terbeliak, biji mata dah terkeluar dah tuan-tuan. Ini saat-saat yang pernah saya lihat sendiri tuan-tuan. Dia akan lihat biji mata dah tuan-tuan akan termenung jauh. Sebab tu bila mana daripada segi perubatan, doktor dia tengok di saat mana macam ni, dia akan ambil toslet tuan-tuan, dia akan suluh biji mata. Bila suluh biji mata, orang yang dalam keadaan nazak dah habis ni tuan-tuan, mata dah tak ada cahaya dah. Dia akan mula dah nampak kuning-kuningan tuan-tuan. Tadi pernah saya lihat sendiri tuan-tuan. Saudara-saudara yang terdekat saya lihat sendiri bagaimana perjalanan di akhir-akhir tuan-tuan. Dan lidahnya akan mengerut masuk ke dalam, bibir akan mengetap dan tertarik ke belakang. Dari bagi lelaki kedua buah zakarnya terangkat naik kerana menahannya kesakitan. Kemudiannya keadaan hujung jari jemari berubah warna menjadi hitam kehijau-hijauan dan badan menjadi kaku. Ini yang akan berlaku bila mana roh tuan-tuan dah sampai ke pusat, maka dah nampak dah perubahan-perubahan daripada segi fizikal bagi seseorang tu tuan-tuan. Kuku kita akan nampak dah dia naik dah warna hitam sebab tiada dah peredaran darah. Bila mana sakarat masuk, tariknya roh kita keluar, maka putuslah urat-urat di tubuh badan kita. Maka bila putus, tiada lagi peredaran darah dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Dan telapak kaki mula menjadi sejuk dan kemudiannya menjalar sehingga ke bahagian betis dan paha. Sehinggalah sakarat tiba di bahagian kerongkong ataupun halkum, dan urat-urat di bahagian perut akan terangkat naik. Dan pada waktu inilah tibanya yang saat yang sangat penting, dan kelihatan mana titik-titik peluh pada bahagian dahinya. Dan beruntunglah mereka yang menalami keadaan seperti ini, kerana mana di saat itu dia dapat melihat rahmat dan tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita bila mana berhadapan dengan orang yang sakarat, kita tengok tuan-tuan, habis-habis nyawa dah tarik, nyawa dah keluar habis, kita nampak ni tuan-tuan, dari dia mula dah berpeluh, nampak bintik-bintik peluh. Maksudnya apa? Maksud Allah turunkan rahmat ke atasnya, dan Allah perlihatkan syurga ke atasnya. Kita jangan tengok pula bila mana berpeluh tuan-tuan, ni dosa banyak ni, dia mesti takut ni nampak dosa. Bukan. Sampai keadaan macam tu tuan-tuan berpeluh dari dia ni, nampak Allah seronoknya nampak syurga. Sehinggalah berpeluh-peluh di bahagian dari Allah tu rahmat ke atas dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Moga-moga kita lah salah seorang daripada yang dikatakan ini tuan-tuan. Amin. Amin Rabbana Alamin. Allah perlihatkan kita syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh akan keluar melalui mata kita tuan-tuan. Kata para ulama, roh ni akan keluar kot mata. Last kali tarik tuan-tuan, roh ni akan keluar kot mata. Maka mata ni memperlihat, nampak ni roh kita terus naik ke atas tuan-tuan. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu orang yang meninggal dunia, ada yang tidak boleh pejam mata sebab dia tengok roh dia keluar tuan-tuan.
Banyak setengah-setengah dia boleh tutup mata dia sendiri. Sebab tu nanti tuan-tuan sampai dalam satu topik kita akan belajar ataupun berbincang tentang bab pengurusan jenazah. Apa yang perlu kita buat setelah mana roh dah keluar daripada tubuh badan. Kita akan belajar, ada satu kitab tuan-tuan, sambungan daripada kitab ni. Bila mana dah meninggal dunia, dah sah meninggal dunia, tengok jenazah, apa yang perlu kita buat, kita akan tengok. Sebab tu bila mana mata terbeliak, dia nampak roh dia keluar terus ke langit tuan-tuan, maka kita yang hidup sebagai waris duduk di sebelah, kena pejamkan mata sambil berselawat tuan-tuan. Sebab tu kita jangan biarkan mata ni, jenazah ni terbuka. Kita kena usahakan seboleh-bolehnya mata ni ditutup. Ada tak mata yang tak boleh tutup? Ada tuan-tuan. Meninggal-meninggal mata terbuka, kita sampai-sampai nak tutup mata tak boleh. Ada tak? Ada. Sahabat saya tuan-tuan, dia menguruskan jenazah. Dia cerita saya, pada satu hari dia uruskan satu jenazah ni tuan-tuan. Mata jenazah tak boleh tutup. Mata jenazah tak boleh tutup. Dia tak boleh tutup tuan-tuan, dia mandikan jenazah, mata jenazah duduk tengah perhati dia tuan-tuan. Dia nak gelabah, dia kata. Aku kalih kanan dia tengok aku, aku kalih kiri dia tengok aku. Sebab apa? Mata dia terbuka. Macam mana aku nak buat ni, dia kata. Lalas sekali dia kata apa? Ambil duit sini 50 sen, letak tempek kat mata tuan-tuan. Kita pun tak berani tak tuan-tuan. Kita duduk mandi, kita duduk seluk sana seluk sini, mata duduk terbuka macam duduk tengok kita, sedangkan tak tengok pun. Tapi nak katanya kita punya perasaan kita tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh usahakan pejam. Kalau dah lama tuan-tuan, ambil minyak, apa-apa minyak tuan-tuan, urut di sebelah urat, di sebelah mata. Ni kita akan belajar nanti tuan-tuan, kita akan berbincang dalam topik yang lain nanti. Ini perkara yang perlu kita buat. Lalu disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di dalam jalan yang betul, akan diturunkan malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa, yakni dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Al-Fusilat ayat yang ke-30 tuan-tuan. Ini Allah janjikan kepada kita bagi orang yang beriman. Akhir nyawa kamu nanti, malaikat akan tayangkan kepada kamu di antara syurga-syurga. Sebab tu bila mana Allah tayangkan tuan-tuan orang yang nak mati ni, dia akan tuan-tuan nampak peluh-peluh rahmat Allah turun ke atas dia. Sebab tu orang yang soleh tuan-tuan, orang yang beriman, bila mana meninggal dunia, maka kita digalakkan untuk uruskan dengan segera. Jangan kita tangguhkan. Sebab tu bagi jawatan kuasa masjid, orang yang menjalankan tugas-tugas di masjid, bila mana ada jemaah kita meninggal dunia, orang jemaah masjid, ada jawatan kuasa masjid, kena beri cadangan kepada waris. Apa cadangannya? Kalau boleh kita segerakan untuk uruskan jenazah. Kita kena maklum tuan-tuan, walaupun keputusannya kepada waris. Kalau dia kata tak boleh Haji, kami terpaksa tunggu waris sekian, kami terpaksa tunggu mak ayah dia nak datang, maka kita kena akur keputusan waris. Tetapi jemaah masjid, ahli jawatan kuasa masjid, kena cerita, kalau boleh kita segerakan. Tapi kalau tak boleh, tak apa, kita tunggu. Tak ada masalah. Tapi yang penting kena ada cadangan daripada jemaah masjid. Sebab jemaah masjid dia main gaji tuan-tuan. Kadang-kadang waris-waris yang meninggal dunia ni, dia tak main ngaji, dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang beriman, orang yang soleh, roh dia akan berkata-kata, segerakanlah, uruskan jenazah aku dengan segera, sebab aku dah nampak dah nikmat ni yang Allah nak berikan kepada aku.
Tapi kalau orang yang bukan soleh, dia akan tertanya-tanya, mana apa nak bawa aku ni? Ini bagi orang yang bukan soleh lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ni kalau boleh datang jemaah, solat berjemaah, tuan-tuan duduk dalam kuliah, boleh duduk sebentar, Allahu Akbar. Ni semua orang soleh tuan-tuan. Allah pilih kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni carilah peluang seberapa banyak yang boleh kita nak buat kebaikan ni tuan-tuan. Dan waktu ini malaikat mula turun. Malaikat akan berubah kepada wajah ayah dan ibunya serta meminta agar tidak bimbang dan takut dengan kematian, dengan menyampaikan khabar gembira bahawa syurga Allah sedang menanti bagi mereka yang beriman kepadanya. Dan pada saat itulah wajahnya akan menjadi sangat jernih dan mula melihat tempatnya dalam syurga Allah. Tuan-tuan kena ingat, akhir-akhir nanti tuan-tuan, mak ayah kita ni akan datang tuan-tuan. Mak ayah kita ni, kita kena ingat tuan-tuan, ada dua keadaan bagi orang yang bukan soleh. Syaitan akan menyerupai mak ayah kita tuan-tuan, syaitan. Tapi bagi orang yang soleh, malaikat ni akan menyerupai wajah mak ayah kita. Bila mana sampai saat sakaratul maut tuan-tuan, syaitan ni akan ganggu kita. Dia nak rosakkan tuan-tuan akidah kita. Dia nak rosakkan iman kita tuan-tuan, syaitan ni. Sebab syaitan ni, iblis janji dah dengan Allah, aku akan ganggu ni anak-anak Adam ni sampai hujung nyawa mereka tuan-tuan. Mereka nak ganggu kita ni sampai di hujung kita ni, nyawa kita. Ni janji syaitan tuan-tuan. Sebab tu bila mana sampai saat sakarat ni, syaitan tak bakal bagi peluang. Dia tengok kita lemah tuan-tuan, di saat-saat dah sakarat ni, masa ni syaitan cukup suka. Dia nak menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni syaitan. Kita akan tengok lepas ni tuan-tuan, apa dia peringkat-peringkat syaitan datang. Salah satunya apa? Dia datang mau menyerupai mak kita. Dia datang tuan-tuan, jumpa menyerupai mak kita. Dia tunjuk buah dada mak kita tuan-tuan. Muka mak kita, badan mak kita, semua mak kita. Dia tunjuk ni susu ni yang hang pernah minum dulu. Hang ingat tak mak ni, mak pernah susukan kamu. Kau pernah minum susu daripada buah dada mak. Masuklah agama mak. Bila cerita macam tu tuan-tuan, kita ni kalau bukan orang yang soleh, kita akan terpengaruh dengan asutan syaitan tadi tuan-tuan. Datang pula syaitan jenis lain pula tuan-tuan. Dia akan menyerupai apa? Menyerupai binatang yang mana kita takut. Kita takut harimau, dia akan menyerupai harimau tuan-tuan. Dia akan getakkan kita, dia akan gempak kita, dah ambil wajah duduk depan muka kita. Bila mana kita terkejut, masa tu pula tuan-tuan, nyawa kita keluar, maka kita mati dalam keadaan kufur macam tu tuan-tuan. Tak sempat nak buat apa. Datang pula tuan-tuan, syaitan jenis iblis ni menyerupai binatang yang kita suka. Suka masa bila? Suka masa kita hidup di atas muka bumi ni tuan-tuan. Kita minat belah burung merebuk tuan-tuan. Contoh haji, belah burung merebuk kat rumah banyak ekor tuan-tuan, kita cukup suka. Bawa petani sana, petani sini tuan-tuan. Kita mati, syaitan menyerupai burung merebuk datang tuan-tuan. Dia datang tuan-tuan, dia tunjuk burung merebuk. Kita tengok, seronoknya burung merebuk ni. Kita pun nak pegang burung merebuk tuan-tuan. Tengok Allah tarik nyawa kita tuan-tuan. Mati dalam keadaan kufur tuan-tuan. Ni di antara beberapa hasutan-hasutan dan gangguan-gangguan syaitan ketika mana di saat kita di akhir-akhir nyawa kita tuan-tuan. Dan pada saat itulah wajah akan jadi sangat jernih dan mula melihat tempatnya dalam syurga. Orang yang soleh tuan-tuan, kita boleh nampak wajah dia tuan-tuan. Kita boleh nampak wajah dia orang yang soleh. Bila mana kita mandikan, kita kafankan jenazah dia tuan-tuan, muka dia akan mula bercahaya. Ada setengah tuan-tuan, saya pernah uruskan jenazah, bukan daripada kalangan orang yang biasa-biasa, tetapi dia mungkin ada amalan-amalan soleh dia. Mungkin dia berbuat baik dengan sesama saudara ahli keluarga dia tuan-tuan. Seorang suami meninggal, isteri menceritakan kebaikan suami dia. Apa dia cerita? Ustaz, suami saya ni cukup baik dengan anak-anak buah. Anak buah cukup sayang dengan dia. Bila dia meninggal tuan-tuan, saya kafankan jenazah dia,
muka dia berseri walaupun dia berkulit hitam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya buat serban, saya kapankan dia, tuan-tuan, buka muka dia, nampak air mata mula meleleh, tuan-tuan. Saya lap, saya ingat ayat, rupanya ayat mata meleleh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah tu rahmat kat atas dia. Orang yang cukup baik, tuan-tuan. Ini yang kita nak, tuan-tuan, berakhiran nyawa kita di akhir-akhir kita mati dalam keadaan husnul khatimah, tuan-tuan. Amin. Amin rabbal alamin. Dan apabila rohnya mulai keluar melalui mata, mulutnya secara pantas akan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan keluarlah saja rohnya, lalu disambut oleh 600,000 para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya, tuan-tuan, lidah kita bagi orang yang soleh akan selalu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka roh kita keluar, tuan-tuan, akan disambut oleh para malaikat sebanyak 600,000 para malaikat, tuan-tuan, bawa roh kita naik ke atas, tuan-tuan. Allahu Akbar. Seronok dengar, tuan-tuan. Untuk mula kita minta doa sangat-sangat, tuan-tuan, biarlah kita di akhirat kita macam tu, tuan-tuan, insya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kalimah la ilaha illallah, Allah jadikan kalimah tersebut, tuan-tuan, memudahkan urusan orang di akhir-akhir nyawanya, boleh menyebut. Hebatnya kalimah la ilaha illallah, tak perlu menggerakkan bibir kita pun, tuan-tuan. Itu kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Allah jadikan kalimah ni, tuan-tuan, nak berikan kemudahan bagi orang tegar dalam keadaan nazar. Orang yang duduk kadang-kadang sakaratul maut tak mampu nak bergerakkan bibir. Maka barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir nyawa dia, niscaya dan wajib ke atasnya masuk syurga Allah. Itu dia, tuan-tuan. Kalau hidup kita ni tak pernah pun sebut kalimah la ilaha illallah, bagaimana, tuan-tuan, perakhiran kita nak sebut kalimah la ilaha illallah? Kita duduk tak sebut pun la ilaha illallah, tuan-tuan. Kita melatah pun tak sebut la ilaha illallah. Kita marah anak cucu pun tak sebut la ilaha illallah. Apa salah kita marah cucu kita, tuan-tuan? La ilaha illallah, hang ni teguh betul, baru marah. Kita sebut dulu kalimah Allah dulu. Sebab tu, tuan-tuan, hidup kita ni kena perbanyakkan zikir. Sebut nama-nama Allah. Sebut, tuan-tuan. Ambil peluang sebut nama Allah. Selagi mana kita boleh, tuan-tuan. Duduk saya saja sebut la ilaha illallah. Allah, Allah. Sebut, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau kuliah saya, tuan-tuan, mana-mana kuliah saya akan mulakan dengan zikir, tuan-tuan. Ada orang kata ustaz ni habis masa tang zikir dah. Bukan habis masa, tuan-tuan, baru 2 minit starting bagi starting untuk apa ni, zikir. Sebab zikir ni, tuan-tuan, boleh menenangkan hati kita, tuan-tuan. Ya, mungkin hati tuan-tuan dah tenang. Hati saya yang duduk sini kadang tak tenang, tuan-tuan. Nak main duduk depan ni bukan senang, tuan-tuan. Tapi bila mana kita zikir, kasar mendayu-dayu di hati kita, moga-moga Allah turunkan, tuan-tuan, ilham apa yang saya nak cakap, nak sampaikan kepada tuan-tuan. Sebab tu bila kita duduk saja naik motor, tuan-tuan, Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allah. Kita mendayu pun kita dah rasa sebab hati kita, tuan-tuan. Sebab apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita ingat para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak macam tu, tuan-tuan, biar hati kita ni sesa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lah ni lebih senang kalau kita nak zikir, semua pakai topeng, duduk atas motor, tuan-tuan, cakap seorang-seorang, zikir seorang-seorang, orang tak kata gila lah, tuan-tuan. Dulu kalau tak pakai topeng, tuan-tuan, kita duk menyanyi, kita duk zikir seorang-seorang, dia ni duk cakap apa? Mulut duk cicit mulut, tuan-tuan. Lah pakai topeng ni, zikir lah, tuan-tuan, kau tak nampak. Tutup ni, tuan-tuan, naik motor, naik kereta, zikir. Masuk kereta, zikir lah. Baca doa, tuan-tuan, terus berzikir. Selawat pun tak apa dah. Sebab tu dalam kereta, kalau kita rasa ni, tuan-tuan, susah sangat nak zikir, biar ada tasbih dalam kereta. Cari tasbih yang elok-elok, gantung dalam kereta, tuan-tuan. Gantung dekat tempat signal, gantung tempat mana yang boleh gantung, tuan-tuan. Jalan nak kereta, ambil pegang, tuan-tuan. Steering boleh pegang sebelah tangan tak?
Sebelah tangan apa? Tak pegang pun boleh lah ni tuan-tuan. Orang ni hebat. Sebelah tangan lah ni semua kereta automatik tuan-tuan. Letak dekat D tu, terus jalan sendiri lah. Ya, maka sebelah tangan pegang steering, sebelah tangan boleh zikir tuan-tuan. Allah, Allah, Allah. Nak jadikan biasa tuan-tuan, nak jadikan kebiasaan. Lepas ni dah tak ada tasbih pun, sendiri hati kita akan berbicara menyebut kalimah Allah, 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 Allah. Sebut tuan-tuan. Kita nak biasakan hati kita ni ada Allah. Sebab tu bila mana hati kita ada Allah, kita boleh nampak seseorang itu tuan-tuan akan jadi sifat-sifat yang tidak baik. Contoh apa dah? Dia akan jadi seorang yang panah baran. Ya, semua punca daripada hati tuan-tuan. Sebab tu kalau hati dia baik, dia boleh beransur. Dia bila orang nasihat dia boleh terima. Bila dia bercakap dengan orang pun dengan perbuatan yang baik, percakapan dengan baik, dia tak sakitkan hati orang. Sebab apa? Hati dia baik, hati dia sentiasa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk dah kah? Belum ni. Sikit lagi tuan-tuan. Dan di dalam hadis daripada Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani menceritakan perjalanan para manusia di dalam kuburnya. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, yakni sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang berwajah cerah secerah sinarnya matahari, dan mereka membawakan kafan dan wangiannya dari syurga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Orang yang beriman, orang yang soleh, sampai dah di penghujung nyawa dia, maka turunlah para malaikat ya, yang dikatakan malaikat sakaratul maut yang datang nak cabut nyawa dia, akan berwajah yang cukup cerah, bersinar-sinar, lebih cahaya dia bersinar daripada cahaya matahari. Ni tuan-tuan, orang yang beriman datang malaikat ni berwajah yang cantik, wajah yang putih dengan pakaian yang putih. Berbeza bagi orang kafir, orang yang bukan Islam, kalau mati tuan-tuan bukan main warna putih, main dalam bentuk yang mengerunkan, main dalam bentuk mana? Berwajah hitam tuan-tuan, nak main cabut nyawa. Ni bagi orang kafir dan bukan orang yang daripada kalangan orang yang soleh tuan-tuan. Tapi kita orang yang soleh, insya-Allah datang yang para malaikat maut datang nak mencabut nyawa dalam keadaan berwajah putih, dalam pakaian yang putih, dalam keadaan yang cukup baik, dan dalam keadaan yang berlemah lembut, datang nak mencabut nyawa kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Moga-moga tuan-tuan kita lah di akhirat kita dalam keadaan begini tuan-tuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan setelah mana itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambilnya posisi di arah kepala mukmin tersebut, dan malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai roh yang mulia, keluarlah engkau untuk menyemput ampunan Allah dan keredaannya. Maka roh itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sesebuah bekas air. Ni tuan-tuan, ni cerita bagi perakhiran orang yang soleh. Orang yang soleh dan perakhiran dia di penghujung nyawa dia dalam keadaan macam ni. Malaikat akan turun duduk di hujung kepala, maka malaikat akan sebut, wahai roh yang mulia, keluarlah engkau daripada jasad ini. Maka tuan-tuan, roh yang mulia ini akan keluar melalui jasad dengan secara mengalirnya seperti mana air yang tuang daripada bekas air. Maksudnya apa? Dia akan keluar lancar ya tuan-tuan, bukan dalam bentuk paksaan. Berbeza bagi orang kafir, wahai roh, keluarlah engkau daripada jasad ini, maka bergoncang roh dalam tubuh badan dia dan menjadi satu ketakutan dalam kehidupan dia tuan-tuan. Ni berlaku tuan-tuan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Ini bagi orang yang mukmin. Lalu nyawanya tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dalam sekelip mata, diserahkan kepada malaikat yang berwajah cerah tadi. Malaikat maut ni ambil roh kita tuan-tuan,
keluar roh kita, dia ambil, dia bagi pada malaikat yang berwajah cerah yang turun tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan lalunya dibungkus dengan kafan syurga dan diberi wangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum mewangi yang paling harum di muka bumi, tuan-tuan. Ambil roh kita, malaikat mau ambil roh kita, bagikan malaikat, satu malaikat ni, tuan-tuan, malaikat yang berwajah cerah tadi, dibalutkan roh kita dengan kain yang cukup mulia, diletakkan wangian-wangian yang cukup mulia, yang wangian ni tak ada di atas muka bumi ni. Ni hebat bagi orang yang soleh. Dan kemudian roh yang telah dikafani itu diangkatnya ke langit, dan setiap kali melalui sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, roh siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa fulan bin fulan. Diangkat roh kita, tuan-tuan, roh kita yang mulia, roh kita yang soleh, diangkat oleh malaikat, terus naik ke atas, akan bertemu dengan malaikat-malaikat. Lalu malaikat akan tanya, wahai malaikat, siapakah roh, siapakah yang mulia ni, wahai malaikat? Maka malaikat akan berkata, inilah malaikat roh mulia fulan bin fulan. Dia akan sebut nama kita. Nama siapa? Nama kita yang terhebat, yang terbaik di atas muka bumi ni, tuan-tuan. Dia tak kata dah Me'on bin Mat ke apa Ma'e ke, tak ada, tuan-tuan. Dia sebut nama kita yang hebat, nama kita yang di atas muka bumi yang hebat. Dia akan sebut oleh para malaikat, fulan bin fulan yang mulia ni diangkat, tuan-tuan, ke langit, bertemu dengan malaikat-malaikat. Ni hebatnya bagi orang yang soleh. Jawab para malaikat dia membawa yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Dia akan sebut nama kita yang terbaik, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nama kita disebut oleh malaikat, tuan-tuan. Dan sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut menghantarkannya menuju langit berikutnya, hinggalah mereka sampai di langit ketujuh. Allahu Akbar, tuan-tuan. Seronok, tuan-tuan. Malaikat kita diangkat, tuan-tuan, maka diikut oleh malaikat-malaikat yang lain, tuan-tuan, bawa roh kita naik sampai ke langit yang ketujuh. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tuan-tuan rahmati Allah, inilah perjalanan roh kita, tuan-tuan, yang akan berlaku dalam kehidupan kita pada satu hari nanti, tuan-tuan. Roh saya dan juga roh tuan-tuan semua, ibu-ibu dan ayah-ayah, inilah perjalanan-perjalanan yang kita akan lalui, tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, biarlah perjalanan roh kita ini seperti mana yang kita berbicarakan pada malam ini. Allah angkat malaikat, hantarkan malaikat, bawa roh kita yang mulia, terus naik ke atas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, tuan-tuan rahmati Allah, dan masuk dah waktu insya ni, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, kita berhenti kat sini. Moga-moga tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan nak mengajar, tuan-tuan. Datang kuliah ni bukan nak mengajar, sekadar nak berkongsi dengan ibu-ibu dan ayah-ayah. Ibu-ibu dan ayah lebih lagi arif daripada saya, lebih lagi ilmu daripada saya. Saya datang sekadar nak berkongsi ilmu. Moga-moga, tuan-tuan, adanya kerahmatan, adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke atas kita, dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ke atas kita, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-samalah kita berdoa, moga-moga, tuan-tuan, di akhiran kita nanti, bila mana kita sampai masa kita nak bertemu dengan Allah, dan kita tidak tahu, tuan-tuan, bilakah masanya Allah nak ambil nyawa kita, tak tahu, tuan-tuan. Ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syarat-syarat untuk kita bertemu dengan Allah. Bukan seorang itu yang berusia tua, bukan seorang itu yang berusia muda, bukan seorang itu sakit ataupun sihat, tapi syarat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia bernyawa. Orang yang bernyawa, makhluk Allah yang bernyawa, pasti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali, tuan-tuan. Semalam, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan guru duduk di Taman Medan, tuan-tuan, yang di Pertua, kawasan di Petaling Jaya, tuan-tuan. Isteri pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya berkesempatan pergi ziarah, dan saya pula diarahkan oleh tuan-tuan untuk baca talqin. Saya kata saya tak sanggup nak baca talqin depan tuan guru. Saya kata isteri dia meninggal, dia kata dia tak boleh nak baca talqin. Dia minta siapa yang boleh baca, orang pakat cari saya, orang nampak saya baca talqin, tuan-tuan.
terharu saya tuan-tuan bila tengok isteri dia menghadap dapat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang dia elok-elok tuan-tuan. Si dia tuan-tuan tiba-tiba nampak lembek tuan-tuan, dia tak ada dah tuan-tuan. Allah ambil dalam keadaan yang cukup. Pernah makan makanan-makanan yang disebut oleh Al-Quran. Bila dikatakan makanan-makanan yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan boleh sebagai sebab amalan-amalan tuan-tuan. Sihat pun boleh makan tuan-tuan. Sakit pun boleh makan, apa-apa boleh makan. Maksudnya kita beramal dengan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan boleh amalkan. Contohnya tuan-tuan minyak zaitun, tuan boleh amalkan sebelum makan. Sebelum makan tuan-tuan amalkan 2 sudu besar. Dan untuk yang ada yang masalah darah tinggi ataupun kecil manis, tuan-tuan boleh amalkan minyak zaitun dan juga cuka. Cuka ni cuka buah. Cuka buah ni tuan-tuan kita ambil daripada Turki. Bila-bila kita amalkan cuka ni masa bila nak ambil selepas makan. Buat pancuhan tuan-tuan, minum. Buat 1 gelas air, letak 1 sudu cuka, minum tuan-tuan. Bila mana ada kecil manis, alhamdulillah. Ada darah tinggi, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita ikhtiar tuan-tuan. Ada jus delima ni vitamin C dia cukup tinggi. Saya bawa produk ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau, dia ada sertifikat dia. Dia ada surat beranak dia. Ni tuan-tuan, saya nak cerita sikit sebab ada orang suruh saya cerita. Dia ada sertifikat dia, maksudnya apa? Kita ada 2 uji kaji lab. Makmal ni ada 2 uji kaji. Yang pertama di Turki, yang keduanya tuan-tuan di Malaysia UKM. Maksudnya kita ada sertifikat tuan-tuan. Sabar sikit lah kita solat tuan-tuan. Nak cerita sikit lah. Jadi nak kata ya tuan-tuan, jadikan sebagai amalan. Biar kita rawat tuan-tuan, rawat diri kita ni daripada segi dalaman, daripada segi akal umbi, sehinggalah dia sampai di ujungnya tuan-tuan. Maka jadikan dia sebagai amalan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan mati Allah, mudah masuk dah waktu ijab, kita berdoa sebentar. Kita ambil keberkatan majlis ilmu, kerana majlis ilmu ini tuan-tuan dihadiri oleh para malaikat duduk bersama dengan kita. Para malaikat tahu isi hati kita tuan-tuan. Para malaikat tahu apa yang kita fikirkan. Kita duduk dalam majlis ilmu kita tuan-tuan. Maka kita ambil keberkatan, kita berdoa, maka diaminkan oleh para malaikat yang ada bersama kita insya-Allah. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang penuh kerahmatan, yang penuh kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, mohon keampunan di atas dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang kami ketahui ataupun dosa-dosa yang kami tidak ketahui, ya Allah. Dosa-dosa yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, gugurkan dosa-dosa yang ada dalam tubuh badan kami, ya Allah. Yang kami pikul selama ini, ya Allah. Kegugurkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang, yang kami rindu. Mereka berada di alam barzakh sana, ya Allah. Kami mohonkan padamu, ya Allah, keangkatan darjat mereka di sisi Engkau. Kami tahu mereka sedang menunggu doa-doa dan kalangan kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan setiap amalan kami, setiap ibadah kami, ya Allah, jadikan amalan dan kebaikan yang kami laksanakan ini, ya Allah. Pahala itu kau sampaikan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada yang hadir daripada kalangan kami yang sedang uzur, ya Allah. Ada yang daripada kalangan kami yang sedang sakit, ya Allah. Kau mohon padamu, ya Allah. Kau sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Kesempurnalah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, kau ringankanlah ujian kau yang berikan terhadap kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, kau berilah kesihatan tubuh badan kepada kami untuk memudahkan urusan kami untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Kami meletakkan sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, Kau yang berikan kami ujian, Kau yang berikan kami sakit. Sesungguhnya Engkau juga lah yang berikan kami kesembuhan.
Dan kalau yang meringankan ujian kami, Ya Allah. Ya Allah, tolong Ya Allah, kami letakkan sesungguhnya kami jadikan kepada-Mu, Ya Allah. Kami redha apa yang Kau berikan terhadap kami, Ya Allah. Kami redha dengan ujian yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Kami redha ke atas apa yang berlaku ke atas kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit ahli keluarga kami, Ya Allah. Sihatkanlah seluruhnya anak Qaryah di sini, Ya Allah, yang sedang diuji oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami, memudahkan rezeki kami, kurniakan kami rezekinya halal, jauhkan kami rezekinya haram, Ya Allah. Allahumma ya Allah, satukan hati-hati kami, bersihkan hati kami, Ya Allah. Jangan, Ya Allah, adanya hati kami ini dirosakkan oleh syaitan dan jin yang cuba menggoda hati kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu di akhirat nyawa kami nanti, Ya Allah. Kau ringankanlah di saat sakaratul maut. Memudahkanlah, Ya Allah. Memudahkanlah, Ya Allah. Memudahkanlah urusan kami bertemu di hadapan-Mu. Nampakkanlah kami syurga-syurga yang kami akan miliki, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami syurga, Ya Allah. Kurniakan kami syurga-Mu, Ya Allah. Kurniakan kami syurga-Mu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna al-khasirin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap percakapan saya untuk tulis hati ibu-ibu dan ayah-ayah. Dan baik itu semua daripada Allah, yang jahil itu semua daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.